Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di rumah dan yang di studio. Okay, ini kita akan sambung topik terus masuk latihan kendiri 2.5 pembezaan. Ini kita dah part 3 sebenarnya. Kita dah tengok terus dengan menggunakan pembezaan dengan formula penting formula. Okay, iaitu yang pertama sekali kita panggil dia petua darab. Petua darab ni kalau Y sama dengan U darab dengan V, maka dy dx sama dengan U dv dx tambah dengan V du dx. Ini formula dia lah. Yang kedua, kita panggil dia petua bahagi. Petua bahagi, kalau Y sama dengan U per V, maka dy dx sama dengan V du dx. Tolak dengan U dv dx per dengan V kuasa 2. Kamu ambil formula tu dulu. Tak perlu hafal, dia bagi dalam exam. Kalau nak hafal ni, kau tengok ni, pakai kau drop terus ambil. Pelan-pelan boleh buat. Mara Jin. Cikgu. Zakwan seorang lagi. Mana? Dia tak masuk. Itulah cikgu. Saya minggu. Cuba mesej saya. Azarina ni. Okey, baru kita tengok ni formula ni, terus kita pergi tengok satu sampel ya, nombor 1 2.5, nombor 1 kamu tengok soalan dia, cari dy dx. Cari dy dx untuk apa? A dia bagi kat situ. Ni minggu depan kita ada buat sikit tapi kita buat semula. Pergi nampak 4x kuasa 2 5x tambah 3. Okey, yang ini kita tak pakai formula pun tak apa. Kamu kena tahu bila nak pakai formula. Macam saya beritahu kamu, kalau kamu boleh expand dia ni, kembangkan benda ni, kita kembangkan dulu. Bila kita nak tahu boleh kembang, kalau kurungan ni dia tak ada kuasa. Kalau kurungan tak ada kuasa, maksudnya yang kat luar ni boleh masuk. Bila boleh masuk, maksudnya mudah cerita dia. Kita masukkan dia. Masukkan macam biasalah. 4x kuasa 2 ni, kita masukkan, kembangkan. Dan kita akan dapat kat sini apa? Masih lagi Y. Dia masih lagi Y. Sebab apa? Dia hanya kembang saja. Kita akan dapat 20x kuasa 3 campur dengan 4 kali 3, 12x kuasa 2. Nampak? Ini kita kembangkan saja. Okay? Lepas kita kembangkan, dah kembang macam tu, baru kita boleh buat dy dx yang biasa. Okay? Apa dy dx biasa? Dy dx biasa minggu lepas kita belajar, iaitu kita darab depan tolak 1. Ini dy dx biasa. Iaitu 3 darab depan. 3 darab depan maksudnya 3 darab 20 jadi apa? 60. X tolak 1. 3 tolak 1 tinggal 2. Ingat formula simple lah. Darab depan tolak 1. Okay? Sama juga ni. Tambah dengan 2 darab 12. 2 darab 12, kamu akan dapat 24. X 2 tolak 1 tinggal 1. Jadi kita tak payah tulis lah. Cukup. Sampai sini je. Dah dapat jawapan. Okey. Yang ni pembezaan yang kita boleh kembang. Selagi kita boleh kembang, kita cuba kembang. Kalau tak boleh kembang, baru pakai ni. Formula ni kita guna kalau dah tak boleh kembang. Kalau dia bagi ni kuasa 5 nak kembang macam mana? Kan? Jenuh kita. Okey. Ni senang teman-teman. Boleh Boleh ikut Yang ni minggu lepas kita dah buat sikit. Kita ulang sikit lah. Untuk kamu refresh semula. Sama kalau kamu tengok soalan B. Kamu boleh tengok soalan B. Saya pun bagi nota kamu senang tu. Buku teks saya dah susun. Kamu tak tahu dah. Tiba-tiba cikgu buat homework. Kamu hantar je ni. Tak seronok kat cerita dia kan. Tak apa. Okay. Tengok. Kalau tak sempat salin bagi tahu
Nanti saya laju pula. Laju kan bagi tahu. Okay, B pun sama. Soalan B. Soalan B kita ambil kat sini. Dia bagi Y sama dengan negatif 2X kuasa 3. Saya kadang-kadang tak nampak sangat 3 dengan 2 ni. Minggu lepas ada silap kan. Nasib Mak Rajin tegur saya. Kan? Okey. Sama juga keadaan dia, kamu nampak. Keadaan dia kat sini iaitu yang ini kita boleh kembang. Selagi kita boleh kembang, kita kembang dulu. Kita akan dapat kat sini masih lagi Y. Jadi kita akan dapat negatif 2X kuasa 4 tolak dengan 2X kuasa 3. Baru kita buat dy dx biasa. Okay? Apa dy dx biasa? Darab depan tolak 1. Darab depan negatif 8 tolak 1 3. Sama juga ni. Negatif 2 darab depan negatif 6 tolak 1 tinggal X kuasa 2. Yang ini biasanya dalam SPM ada soalan yang simple-simple macam ni. Cuma soalan dia banyak markah. Jadi dia pecah A, B, C, D. Dan A tu mungkin dia bagi simple. B tu ada dia kegunaan dia lagi. Dia minta macam-macam lah. Tapi asas, paling asas sekali yang darab depan tolak 1 kamu kena ingat. Boleh? Okay? Dapat macam ni, kita terus pergi dekat C. C baru lain sikit tengok C. Padam. Sempat ke yang kat rumah semua? Sempat? Cikgu. Belum lagi. Nasib baik Okey cikgu. Siap. Okey. Boleh, tapi yang ni senang ya Pak Jin. Ini pejam mata boleh buat ni. Kan? Pejam mata. Okey, kita tengok. C, dah dia lain sikit, Dia bagi Y sama dengan X kuasa 2. 1 tolak 4X kuasa 4. Sampai kat sini yang ni saya bagi tahu ni kuasa 4 nak kembang macam mana? Pakai tak boleh kembang lah macam ni. Kalau tak boleh kembang kita akan guna formula. Bila kita guna formula kita tengok ni darab. Anggapkan ni Y, ini U, ini V. Dia seolah-olah. Jadi kita pecah lah. Kita jadikan U sama dengan slow sikit cikgu. Slow, okey. U sama dengan X. Masa-masa ni otak tak berhubung sangat. Otak ada efek dengan perut Okey, tak apa. U sama dengan X kuasa 2. Jadi V sama dengan 1 tolak 4X. Kita pecah 2. Sebab apa kita pecah 2? Sebab kita tak boleh, nanti lupa pula buat tak kuasa 4 ni. Kenapa pecah 2? Sebab kita tak mampu nak kembangkan kuasa 4. Bila tak mampu kembangkan baru kita buat benda ni. Kemudian baru kita buat perbezaan biasa. Kalau U bezakan, dia akan jadi du dx. Nampak? Buat macam biasa. Darab depan tak ada orang. Tolak 1. Jadi 2 pergi depan akan jadi 2. 2 tolak 1 tinggal X kuasa 1. Tak payah tulis. Okay. Yang ini pula kita buat dv dx. Bila kita buat dv dx, yang ni kurungan pula. Sistem kurungan. Apa sistem kurungan? Ingat kurungan. Kalau kurungan, kita buat apa? Kalau kurungan, bezakan kurungan kita akan buat yang pertama salin kurungan. Salin kurungan. Kemudian nombor 2 darab depan. Nombor 3 tolak 1. Dia ada 4. Nombor 4 beza dalam. Okey, itu kalau kurungan. Dia ada 4 step. Okey. Yang mana tak sempat minggu lepas boleh ambil step ni. Kalau jumpa kurungan ada kuasa besar, itu 4 step kena buat. Tak payah pakai kaedah pergantian, terus pakai kaedah ni je senang. Okey, apa maksud dia? Yang pertama, salin kurungan. Ni kurungan salin je. Bagi ruang kat depan. Sebab apa? Ada benda nak datang. Ingat, ada benda nak datang ke depan, bagi ruang kat depan. 1 tolak 4x. Kemudian darab depan, 4 ni akan pergi terus ke depan. 4 ni akan terus pergi ke depan. 4. Kemudian tolak 1, tinggal 3. Kemudian beza dalam. Bila kita beza dalam, maksud kita kena congak lah. Kan? Kalau 1 tolak 4x apa jadi? Kalau 1 tolak 4x, contoh saya buat kat sini kejap. Kalau y sama dengan 1 tolak 4x. Jadi dy dx dia apa? Ini kamu congak. Dalam exam tak payah buat benda ni. Congak je.
Divide X dia akan jadi apa? 1 tak ada X. Benda yang tak ada X kita tak payah beza. Sebab namanya beza terhadap X. Kalau tak ada X tak payah. Maksudnya kosong tak payah. Negatif 4X. Bila kita bezakan, 1 pergi depan tak ada efek. Jadi yang tinggal adalah negatif 4. Formula dia simple je. Kalau tak ada X, tak payah beza. Kalau ada X, buang X. Kalau ada X, buang X. Kalau X ada kuasa, baru kita buat darab depan tolak 1. Okey? Tak ada X, tak payah buat. Ada X, buang X. Okey? Yang ini tak payah tulis dalam congak je, terus tulis kat belakang ni negatif 4. Kita bezakan yang ini. Yang ini yang pergi ke belakang. Jadi jawapan kita padam ni balik. Syafika dapat ke Syafika? Boleh? Boleh ikut? Boleh. Okey. Kemudian baru kita tengok formula dia. Apa formula kita? Tengok formula kita. Formula kita dy dx. Kalau kamu selalu tulis formula, kamu akan ingat formula tanpa hafal. Kamu selalu tulis. Nak pakai formula tulis dy dx apa? Dy dx akan dapat u dv dx campur dengan v du dx. Okey, yang kamu kena faham kat sini, yang ini u dengan dv dx ni adalah darab. Bila darab, siapa dulu pun tak apa. Kan? 2 darab 5, 5 darab 2 sama je jawapan. Sebab tu darab siapa dulu pun tak apa. Ni kan, 2 ekor ni. Jadi kalau kita tengok kat atas ni, dia seolah-olah macam u darab dengan dv dx. Nampak dia cross. Cross ni. Du ni. Ni cross ni. V du dx dia cross. Okey? Jadi macam mana nak tulis? Jawapan dia kita akan tulis ni darab dengan ni. Ni darab dengan ni, kemudian saya tulis macam mana? Ni darab dengan ni dia akan jadi apa? Kita akan ambil nombor dulu. 4 dengan negatif 4. Jadi negatif 16. Nampak? Lepas tu siapa? Kurungan ni ke X kuasa 2? X kuasa 2 dulu. Cara tulis kan. Tak seronok pula yang kurungan X kuasa 2 ke belakang. Kita akan tulis X kuasa 2 dulu, baru kurungan. Itu cara kita tulis. Kita darab, susun. Ini darab ni. Campur. Campur siapa? V du. V dengan du. Jadi kalau 2 orang ni siapa dulu? 2X dulu. Kita tulis 2X dulu. Okey. 1 tolak 4X kuasa 4. Yang ini kita baru masukkan ke dalam formula. Ambil. Cikgu. Ya. Cikgu tolong ulang dia. Yang mana? Yang negatif 16 tu. Negatif 16 sebab 4 darab dengan negatif 4. 4 darab negatif 4, negatif 16. Okey. X kuasa 2 tu dari mana cikgu? U tu lah. X kuasa 2. X kuasa 2, U. Jadi kalau kita kira ini dulu, dia akan jadi negatif 16. 1 tolak 4X kuasa 3. Ini saya tak tulis yang ni. Kita congak je. Kan? Bila yang ini darab dengan yang ini, kita tulis ikut susunan dia. Ikut susunan. Dalam algebra, kalau ada nombor, kita tulis nombor dulu. Kan? Lepas tu antara unknown dengan bracket, dia unknown dulu baru bracket. Sebab semuanya melibatkan darab. Jadi kita hanya perlu susun. Okay? Yang ini tak susah. Yang part nombor 3 ni susah. Sebab tu kalau dalam exam, katakan kamu mampu buat setakat ni je tau. Kamu tinggal setakat ni. Nampak? Ataupun dalam buku teks, kamu tengok-tengok buat-buat setakat ni, jawapan lain belakang. Biasa. Jawapan dia, kenapa? Sebab di ke bawah, dia nama dia kamu kena faktor. Bila faktor dia kadang-kadang sangkut. Nampak? Jadi bukan semestinya kamu kena buat sampai habis tak. Yang penting kena ganti dalam formula. Bila kamu dah ganti dalam formula, maksudnya kamu dah buat pembezaan. Tapi tak cantik, tak final lah. Contoh macam kamu tinggal kadang-kadang jawapan final kamu jadi 3 tolak 1. Tinggal macam tu jawapan. Tak seronok, betul salah? Betul, jawapan kamu dah kira dah penat. Lala jawapan 3 tolak 1. Kan, cikgu tengok apa? Budak ni tak habis cerita. Cerita tak habis. Sepatutnya jawapan habiskanlah. Habiskanlah. Kan? Tapi kamu tinggal macam tu je. Sama ke macam ni? Ni jawapan dah betul. Jalan kerja semua dah betul. Tak habis cerita dia. Sebab apa? Kita tak faktor. Kan? Jadi masalah dia bila kamu tengok jawapan. Contoh kalau exam tak ada jawapan, tak dah buat dekat ni lah. Kan? Tapi kalau dalam buat latihan dalam buku ada jawapan belakang, kamu buat tengok jawapan lain, kamu pun peras. Salah ke? Tak salah. Tak habis. Jadi sampai sini, yang ini kamu tengok betul-betul. Yang ini ke bawah ni kita kena faktor. Hati-hati kan.
Nak faktor, langkah pertama kita tengok satu persatu. Apa formula untuk faktor? Yang pertama tengok nombor. Nombor kita negatif 16 dengan 2. Nampak? Okey, yang menghadkan perfaktoran kita adalah tambah. Dia akan bahagi benda ni kepada dua bahagian, nampak? Jadi yang belah kiri dengan belah kanan kita ada faktor. Faktor maksudnya apa? Keluarkan benda yang sama. Apa yang sama? Negatif 16 dengan 2. CP berapa? 22 CP2, betul? Kalau 22 CP2 yang boleh kita keluarkan siapa? Yang kecil. Siapa yang kecil? 2. Kita keluarkan. Bila kita keluarkan 2, kemudian apa jadi dengan orang atas ni? Orang atas ni kita kena bahagi 2 lah. Jadi ini yang mati. Yang ini tinggal 8. Tengok betul-betul. Sini nanti confuse. Okey? Sebab apa? 2 dah keluar. Sekarang siapa pula punya turn? Turn sekarang ni antara X kuasa 2 dengan X. Antara X kuasa 2 dengan X. Siapa yang boleh keluar? Sama agak. Kita ambil yang kecil. Siapa yang kecil? X. Jadi kita ambil X keluar. Sama juga. Bila X dah keluar, apa yang tinggal kat sini? X kuasa 2 dah keluar X. Maksudnya X kuasa 2 ada 2, 1 dah keluar. Tinggal lagi 1. Yang ini X. X dah keluar. Habis X. Okey? Kemudian apa yang tinggal seterusnya yang kena faktor? Kurungan. Kuasa 3 dengan kuasa 4. Benda yang sama. Sama juga kita nak keluarkan. Siapa yang kita nak keluarkan? Yang kecil. Siapa yang kecil? Kuasa 3 ke kuasa 4? Kuasa 3, betul? Kita keluarkan kuasa 3. 1 tolak 4X kuasa 3 keluar. Bila 1 tolak 4X kuasa 3 keluar, apa yang tinggal kat sini? Habis. Nampak? Apa yang tinggal kat sini? Tinggal 1. Sebab 3 dah keluar. Okey? Last sekali, apa yang tinggal lagi kat atas? Apa yang tinggal? Kita ikut pada bawah awal. Ni apa? Negatif 8. Kan? Jalan lagi. Ni habis semua. Ni ada X. Kemudian tambah 1 tolak 4X. Itu yang tinggal. Okey? Cuba tengok betul-betul. Dah habis belum Tak cerita ni? faham. Tak faham. Faktor. Tak faham cikgu. Faktor. Pening faktor. Nanti kita ulang sekali lagi. Sebab saya dah conteng. Okey? Lagi kita ulang sekali lagi. Jadi yang ni saya habiskan dulu. Kita dapat kat sini 2X. Saya tinggal sini 2X. Yang ini saya tinggal 1 tolak 4X kuasa 3. Yang ini yang last sekali yang tinggal adalah negatif 12X tambah 1. Ni jawapan akhir. Susunan dia tentu. Okey, ambil dulu nanti saya ulang. Kamu salin dulu ni. Ni saya ulang kat part faktor. Daripada atas sampai bawah ni boleh? Boleh? Boleh ke? Boleh Ni, sini ke sini je kan? Sangkut kan? Kan? Okey, tak apa. Nanti kita ulang. Saya tunjuk. Dia kena faham faktor dia je. Arisa boleh? Lagi sekali ya, lagi sekali. Okey. Saya ulang balik dekat part tu. Okey, daripada mana? Daripada dy dx sama dengan negatif 16x kuasa 2. Okey, 1 tolak 4x kuasa 3 campur kat sini 2x 1 tolak 4x kuasa 4. Okey. Boleh? Okey, saya pecah ni Mak Rajin. Tengok. Saya pecah. Katakan negatif 16 dengan 2. Ambil dia punya orang sebelah. Negatif 16x kuasa 2 campur 2x. Macam tu. Jadi kalau yang ini, kalau kita faktor apa jadi? Tengok. Kalau kita faktor yang ni maksudnya, yang kita boleh keluar apa? 2. Nampak? Dengan apa? X.
Okey? Jadi apa yang tinggal kat dalam ni? Maksudnya yang ini kena bahagilah dengan ni. Negatif 16 bahagi 2 dapat negatif 8. X kuasa 2 bahagi X akan jadi X. Campur dengan, ni tak ada, maksudnya tinggal apa? Boleh faham ni? Sama je benda ni. Boleh je, boleh. Boleh? Boleh kan? Dia lebih kurang je, lebih kurang. Kan? Cuma bila kita letak satu benda lagi yang besar yang mengganggu fikiran tu, apa? Kurungan tu. Bila dia kacau, kurungan tu kacau. Dia tambah celah dia. Celah dia. Saya jadikan dia Y kuasa 3 campur dengan 2X Y kuasa 4. Nampak? Bagi nampak sikit kecil lagi. Kan? Tadi besar. Cerita dia tetap sama. Kita faktor siapa dulu? Bila kita tengok kat sini, yang kita boleh faktor adalah, siapa yang kita boleh faktor? Yang kita boleh faktor kat sini adalah 2xy square. yes, 2xy cube. Kena ingat, y kecil dia kuasa 3. Yang kecil dia adalah kuasa 3. Nampak? Kita kena ambil kuasa yang terbesar yang terkecil. Itu. Terbesar terkecil. Saya pun susah sangat cerita dia. Terbesar terkecil maksudnya, dia kecil tapi ambil yang besar dia lah. Kuasa 3. Apa jadi? Negatif 8 X. Habis kan? Nampak? Campur dengan Y. Itu je tinggal. Boleh faham, Ahmad Rajin? Boleh? Boleh je, boleh. Bila Y tu, dia jadi binatang ni, dia masuk balik lah cerita dia. Dia masuk balik. Kan? Nampak? Kan? Jadi kita pecahkan lagi, bagi nampak. Nanti bila kamu lupa dalam exam, kamu boleh kamu janganlah tulis benda ni, kamu fahamkan kedudukan. Oh, kalau ni X, kalau ni jadi Y kejap apa jadi. Kan? Bila saya letak balik Y tu, letak balik tuan punya asal dia. Tuan punya asal dia adalah 1 tolak 4X kuasa 3 tambah 2X 1 tolak 4X kuasa 4. Kita letak balik. Benda tu akan jadi sama balik cerita dia sebenarnya. Cuma benda tu jadi panjang. Bila jadi panjang yang tadi kamu pening, biasa. Tapi bila kita pendek-pendek, kamu dah nampak idea dia, kamu dah tahu lah cerita dia. Siapa kita faktor 2 ni? 2X. 2X dengan siapa? Lupa pula seorang lagi. Kuasa 3. 1 tolak 4X kuasa 3. Apa yang tinggal? Ni dengan dia ni. Negatif 8X. Yang ini habis. Tambah dengan 2X habis. Yang ini tinggal 1 tolak 4X. Yang ni yang saya buat tadi. Boleh? Boleh Syafiqah? Nampak idea dia nampak? Cikgu nak tanya. Boleh. Tadi kan cikgu buat pemfaktoran yang negatif 16x square dengan 2x tu kan cikgu buat dia punya dekat dalam je negatif 8x tambah 1 kan. Lepas tu kenapa cikgu buat yang hujung sekali ni negatif 8x je, kenapa tak negatif 8x tambah 1 tambah 1 tolak 4x? Oh, sebab tadi dia tak ada orang, dia tak ada Y, dia tak ada. Bila Y tu tak ada, benda ni tak ada, sebab tu dia habis terus, dia tambah 1 lah. Tengok, bila yang ni tak ada, apa jadi bila ni tak ada? Kita tak letak Y. Sebab tu dia jadi, jawapan dia berbeza. Ni, tak ada Y. Dia orang yang ni tak ada. Nampak? Orang ni tak ada. Kalau yang ini saja kamu faktor, kamu akan dapat apa? Akan dapat ni saja. Tengok, betul? Sebab apa? 2X dengan 2X habis. 2X dengan 2X habis. Jadi sebab tu dia kena ada 1 tu. Bila kita letak orang seorang lagi kat sini, contoh kita letak siapa-siapa, tak apa, kita letak siapa-siapa. Contoh saya letak Y dengan Y kuasa 2. Saya letak ni je, dia ada efek lain lah. Nampak? Bila dia ada efek macam ni, sepatutnya yang ini dengan ini tak mati. Jadi yang ini habis. 1 tu tak wujud dah. Sebab apa? Yang tinggal tu siapa? Bukan 1 dah. Sebab ada orang. Tadi bila kita faktor 2X bahagi X dapat 1. Betul tu kena letak 1. Bila ada Y kat sini, Y akan duduk kat sini. Jadi yang sini akan jadi apa? Tambah Y. Nampak? Cuba tengok, perhatikan beza dia. Bila ada orang tambah, orang 3 masuk.
Maksudnya Y dekat dalam kes ni adalah 1 tolak 4X tu lah ya cikgu. Betul. Oh. Nampak? Ni saya letak kuasa 1 dan kuasa 2. Dia tak kisahlah siapa. Bila ada 3 orang duduk, dia maksudnya tak ada orang yang habis terus. Bila tak ada orang yang habis terus, tak wujudlah 1. Ustaz tak dengar saya cakap dengan Syarika. Okey? Boleh? Boleh Syarika? Boleh. Nanti Arisa boleh bawa earphone juga. Kan? Nanti sambil tu pasang juga sama. Dia dengar 2 kali kan. Berdengung nanti cerita dia. Okey. Kita tengok. Ni biasanya contoh pertama memang macam ni. Kamu ni bila contoh kedua, ketiga, kamu akan nampak sikit idea dia. Yang penting kamu kena fahamkan idea dia. Sebab soalan dalam SPM dia bertukar-tukar tau. Dia bertukar-tukar. Ini kamu tak tengok kalau jadi cert dengan cert ni. Cert dengan cert darab cert. Jadi kalau kamu faham idea dia, dia tak kisah. Macam mana pun dia bagi, idea dia tetap sama. Okay, kita tengok soalan seterusnya apa. Dia dah keluar tu. D. Cuba tengok D ni. D ni siapa? Y sama dengan X kuasa 2. Nah, dia bagi terus set. Bagi nampak terus idea dia. 1 tolak 2X kuasa 2. Sama juga. Okey. Yang ini. Sebenarnya yang ini. X kuasa 2 dia dulu masuk tapi tak digalakkan. Kita anggap benda ni dua-dua orang ni adalah dua benda pelik. Kan? Sebab apa? Bila saya tuliskan jadi X kuasa 2, dengan yang ini saya tukar jadi 1 tolak 2X kuasa 2. Kat situ, sini saya letak kuasa 1/2. Ada jadi lain cerita dia nampak. Dia seolah-olah benda ni kita tak boleh nak expand. Cuba kita anggap. Jadi kita guna formula lah. Kan? Bila kita guna formula yang ini, maksudnya siapa U kita? Yang ini. Jadi kita tulis U kita adalah siapa? X kuasa 2. Siapa pula V kita? V sama dengan 1 tolak 2X kuasa 2 kuasa 1/2. Okey? Cuba kamu buat DU dulu. Apa jadi DU? DU dx sama dengan darab depan tolak 1. Dia akan jadi apa? 2X. Yang ini dV dx sama dengan ada kurungan. Salin kurungan. Kemudian darab depan. Darab depan jadi apa? 1/2 kat depan. Yang ni. Ni kita tukarkan punca kuasa kepada bentuk indeks. Kalau punca kuasa bentuk indeks dia akan jadi 1/2. Okey, ini kita pakai formula ni lah, formula apa? Punca kuasa yang ini M A kuasa N. Jadi sama dengan adalah A kuasa M N per M. Maksudnya ini kuasa dia, kalau kurungan maksudnya kuasa dia apa? 1. Ini punca kuasa 2. Okey, dia boleh letak kuasa dalam ni lagi. Kita kena ingat formula tu kita pakai dalam topik apa? Form 4 index. Ingat lagi? Saya ingat. Tak ingat kamu ambil ni. Ini kita panggil power root. Power root. Yang ini power dia. Yang ini dia punya root. Ni power root ni bukan yang power root tokak ali ni lain. Okey, apa jadi dengan 1/2 ni? Bila 1/2 dia akan pergi depan, yang 1/2 ni syarat dia tadi apa? Kita kena buat tolak 1. Jadi kalau 1/2 tolak 1. Jadi negatif 1/2. Kena tulis negatif 1/2. Nampak? Kan? Lepas tu, siapa kat belakang? Kita kena bezakan yang ini. Kalau kamu tak boleh contoh, kamu buat kat tepi ni kejap. Y sama dengan 1 tolak 2X kuasa 2. Dy dx. 1 tak payah. 2 pergi depan. Negatif 4X. Nampak? Ni boleh buat kat tepi-tepi mana-mana. Jangan ukit dia punya. Ya. Cikgu boleh tolong tulis tak? Dia punya formula Y, A, N, X tu tepi tu. Yang mana? Cikgu boleh tolong tulis tak? Formula untuk dy dx. Dy dx. Oh, formula untuk dy dx. Yang basic tu.
Okey. Kalau Y sama dengan AX power by N dy dx sama dengan N pergi depan N AX N minus 1. Itu formula yang asal dia lah. Formula yang kita panggil darab depan tolak 1. Okey. Jadi apa jadi kat sini? Yang ini. Negatif 4x pun boleh pergi sini. Okey. Yang kat sini kalau nak senang kamu simplify dululah. Ni dengan ni kita simplify. Apa jadi ni? Bila kita simplify yang ini dengan ini, dia akan jadi negatif 2x. 1 tolak 2x kuasa 2 negatif 1/2. Syurika boleh Syurika? Boleh cikgu? Boleh kamu tengok. Yang ini kamu kena hati-hati tengok. Sebab apa? Bila kita masuk dalam formula, okey lagi. Nak faktor kuasa 1/2 ni. Tengok. Kita masuk dalam formula Masuk dalam formula jadi apa? Dy dx sama dengan V ke U dulu. U dv dx. U dv dx nampak? U dengan ni nampak? Ni pergi sini. So. Okey. Boleh? Cuba tengok apa jadi. X kuasa 2 boleh tak darab dengan negatif 2x? Boleh tak? Boleh kan? Negatif 2x dengan x kuasa 2 kita boleh darab betul tak? Negatif 2x kuasa 3. Negatif 2x kuasa 3. Kalau boleh kita darab lah. Tapi kurungan dia usik. Jangan usik kurungan dia. Letak balik. 1 tolak 2x kuasa 2. Jangan usik langsung ni. Buat tak hati je. Halin je. Kemudian formula dia apa? Tambah. Tambah dengan siapa? V du. V du ni tak ada masalah lah. Memang tak ada darab pun. Betul tak? Letak balik lah 2x. Letak 2x. Okey. 1 tolak 2x kuasa 2. 1/2. Okey. Sampai kat sini kamu nak faktor. Bila nak faktor, dia senang ya faktor ni sebenarnya. Yang pertama, tengok ni orang luar dulu. Orang luar kurungan. Ni dengan ni. Tengok. Negatif 2x. Negatif 2x. Okey, kalau kita buat negatif 2x boleh, 2x saja pun boleh. Sebab yang ni kat sini, negatif, seorang positif. Kalau seorang negatif, seorang positif, kita boleh ambil yang positif pun boleh. Nak ambil yang negatif pun boleh, Syafiqah. Okey? Tapi kalau dua-dua negatif, kita keluarkan negatif. Kalau dua-dua negatif. Okey? Tapi kalau nak keluarkan negatif pun boleh. Sebab Syafiqah keluarkan negatif sebab Syafiqah tak nak negatif ni duduk kat depan. Kan? Dia boleh juga. Kita keluarkan negatif 2x. Boleh, tak ada masalah. Kita keluarkan negatif 2x. Kemudian, antara kurungan ni dengan kurungan ni, siapa yang keluar? Yang negatif tu. Yang kecil. Ingat. Yang keluar adalah yang kecil. Siapa yang kecil? Negatif dengan positif. Negatif dengan positif. Siapa yang kecil? Negatif, betul tak? Kita keluarkan je yang negatif. Keluarkan je. Okey. Kemudian, siapa yang tinggal? Kamu ingat yang tinggal. Nombor tak ada masalah. Tengok betul nombor. Kalau kamu keluarkan negatif 2, maksudnya yang depan ni hilang. Dan yang belakang nanti kamu akan tinggalkan apa? Akan tinggal negatif X nanti. Kan? Okey, sekarang siapa yang tinggal? Yang ini saya potong. Ini saya potong. Yang ini pun saya potong. Tapi positif tukar dia negatif. Okey, kemudian siapa lagi kita potong? X potong. Okey, yang kuasa 3 ni tinggal berapa? Tinggal kuasa 2. Jadi X square tolak 1 tolak 2x square. Kuasa 1/2. Ni, yang ini kecil, betul? Yang ini besar. Ingat ya? Kuasa kurungan ni kamu tak payah pening sebab apa? Yang kecil mati terus. Yang besar mati kuasa. Semua keadaan sama. Bagilah kuasa banyak mana pun. Sebab yang kecil mati semua. Yang besar kuasa dia mati. Okey? Jadi yang tinggal apa kat sini? Tolak dengan
Siapa ni? X kuasa 2. Okey. X kuasa 2 tolak dengan ni 1 tambah 2X kuasa 2. Kenapa jadi tambah sini? Kenapa jadi tambah? Tak nampak? Sebab kita faktorkan negatif. Sebab bila kita faktorkan negatif, negatif ada kat sini. Bila negatif masuk kat sini, dia efek tap dua orang sekali. Maksudnya efek dia sama macam X square tolak kurungan 1 tolak 2X square cikgu. Betul. X square tolak kurungan 1 tolak 2X square. Tapi saya explain siap lah. Kan? Okey. Amal Rajin, boleh ke? Cikgu, boleh ulang cikgu. Jangan nak faktorkan tu lah cikgu. Nak faktor ni senang je. Yang depan ni faktor macam biasa. Yang depan ni kan? Faktor je macam biasa. Yang kurungan ni, yang kecil mati terus. Yang kecil mati terus. Dia tak kisah kuasa dia berapa, kita tak peduli. Asalkan kalau kuasa dia kecil, dia mati terus. Yang besar mati kuasa. Okey. Yang depan ni faham tak Rajin? Depan ni. Macam mana? Yang tu faham cikgu. Nak faktorkan ni dia pening sikit sebab ada panjang kan. Dia kuasa adalah. Yang kuasa tu. Lebih kurang macam tu. Tak apa, nanti kamu ingat ayat saya kata. Ayat saya kata, kalau yang kurungan kuasa ni, yang kecil mati terus, yang besar mati kuasa. Jadi kita tengok contoh seterusnya. Idea tu kena ingat. Yang kecil mati terus, yang besar mati kuasa. Dah ingat tak? Masuk tak? Masuk cikgu, masuk. Masuk kan? Nampak? Nanti kita tengok contoh dia. Ni sebab yang ni belum siap. Nah, ini apa yang belum siap? Yang belakang ni boleh tak kita simplify lagi? Boleh, sebab ni X kuasa 2, ini X kuasa 2, betul tak? Jadi kita boleh simplify lagi. Dia akan jadi apa? Jawapan akhir dia akan jadi negatif 2X kurungan 3X kuasa 2 tolak 1 per. Dia kata tiba-tiba per ni. Mana datang per? Punca kuasa 2, 1 tolak 2X kuasa 2. Mana datang per tu? Mana datang per ni Arisa? Nampak? Negatif 1 per 2. Kuasa negatif. Kalau kuasa negatif maksudnya dia kena letak kembali ke bawah. Kuasa 1 per 2 adalah apa? Punca kuasa. Okey. Sebab tu sebab itu kamu awak buat tadi. Kalau dalam exam kau berjumpa, pastikan step pertama ni mesti betul. Sebab step pertama ni maksudnya kamu telah buat pembezaan. Simplify ni, kalau tiba-tiba terkucil, agak-agak macam confused, macam logik tak logik, ya kau padam ya. Nampak? Jangan biar salah. Ni dah betul. Masa ni sampai pergi ke sini jangan biar salah. Sebab kita rugi satu markah lah. Jalan kerja semua penuh. Bayangkan jalan kerja semua ni pom semua betul ni. Markah ni 4. Tiba-tiba salah faktor, jawapan lari. Cikgu pangkah bagi kosong. Sepak dia. Nampak? Tentang logik. Kata markah dia 4, kamu buat banyak-banyak, tiba-tiba terkucil sikit salah. Salah sikit lah kan. Biasanya kita akan tolak 1 markah. Sebab apa? Jalan kerja semua betul ni. Semua betul. Faktor salah. Ada setengah dia tolak 2 markah. Tak apa. Tolak. Janji bagi markah. Jangan kosong. Sebab tu kita akan trace. Kata kamu, bagi boleh. Ayat dia apa? Yang kecil mati terus. Yang besar hilang kuasa. Kita tengok satu lagi. Cikgu yang X kuasa 2 tolak 1 tambah 2X kuasa 2 tu dapat dari mana cikgu? X kuasa 2 tolak 1 ni. Yang tu. Yang ni. Yang ini. Ni X kuasa 2. Sebab apa? Negatif 2X kuasa 3. Bila kita faktorkan dengan negatif 2X, yang tinggal X kuasa 2. Nampak? Ni dengan ni. Yang tinggal X kuasa 2. Kemudian yang ni pula, sebab yang ni tadi mati, bila kita faktorkan negatif, yang tinggal negatif ni kita
kena tukarkan jadi negatif lah. Nampak? Negatif. Jadi yang ini tinggal dalam ni je, kuasa dia mati. Sebab tu dia akan tukar simbol. Kalau kamu tak cakap faktor negatif, kau faktorkan positif. Tak ada masalah, sama je. Faktorkan positif pun sama je. Jadi cuma simbol nanti ada tukar sikit. Boleh Aisyah? Okey lagi, kalau tak okey, tak pening Kamu tak belajar lagi ni, betul tak? Baru bab 1. Belum masuk bab 1 lagi. Form 4 dulu. Oh, dia ajar yang form 4 dulu. Tahniah. Okey, ulang kaji balik sikit. Kita tengok terus E. Nah, E kita tengok. Okey. Kamu boleh sambil saya padah, kamu boleh try. Pecahkan. Simple je, pecahkan. Seorang jadi U, seorang jadi V. Lepas tu buat DU. Lepas tu buat DV. Lepas tu masuk dalam formula. Yang tu penting dulu. Bila dah boleh nak batur je. Nak batur benda tu. Dia sangkut dekat nak batur je. Itulah petua hasil darab dia sangkut itu. Tengok. E okey. Y sama dengan 4X tolak 3. 2X tambah 7 kuasa 6. Ni Azakwan dengan Hadif ni boleh ikut ke? Boleh cikgu. Ya, boleh, okey. Boleh ni? Jadi kita pecah jadi apa? U 4X tolak 3. V 2X tambah 7 kuasa 6. Kita buatlah DU. Okey, DU dx apa? 4X tinggal 4. Derivatif 3 tak payah, tak ada X. Yang ini dv dx sama dengan salin kurungan darab depan tolak 1 beza dalam ni bawa pergi belakang. Dah boleh congak belum beza dalam ni? Berapa dapat? 2X tambah 7 2. Ni boleh darab, boleh kan? Boleh darab, kita darab jadi 12. Oh, dapat senang sikit. Kuasa 5. Okey? Balkis. Boleh masuk? Dah sampai rumah ke? Tak, belum nak kereta. Boleh petang-petang? Tak apa, lepak-lepak dalam kereta belajar kan. Dia sambil tengok pemandangan kan. Bukit-bukit. Sedut udara segar. Okey. Boleh Boleh Aisyah. Okey, sampai sini masuk dalam formula. Dah hafal belum formula? Tak payah hafal, sebab apa? Kita dah buat 2 kali. Dia dah masuk dah kepala otak tanpa kita sedar. Kita dah hafal dah dy dx, kita dah hafal apa? Kita cross u dv dx. Yang ini kamu tengok. Ini ada 2 orang. Ini ada seorang. Ini ada kurungan. Jangan kau pergi darab ni dengan ni. Biar ya dia asing-asing. Nampak? Jadi siapa dulu yang kita tulis kat sini? Kita akan tulis 12 dulu. Lepas 12, 4X tambah 3. 4X tolak 3. Jangan expand lagi benda ni. Dan expand pening nanti, biar je. Kemudian bawa kurungan ni. 2X tambah 7 kuasa 5. Syafika, ni panjang Syafika. Panjang ni cerita ni. Kemudian yang ni dengan ni pula. Ni mudahlah. Jadi 4. 2X. Tapi bila kamu dah ingat idea dia, panjang pun senang cerita dia. Okay, tengok faktor. Siapa yang kita boleh faktor? Mula-mula siapa? 4. Betul? 4 je, betul tak? Kita letak 4. Kemudian siapa? Yang ini boleh tak? Ada geng tak belah sana Muhammad ni? Tak ada. Tak ada geng. Tak ada geng boleh faktor tak? Tak boleh faktor. Dia tak ada geng. Nak faktor dengan siapa? Dia kata aku boleh keluar tak? Tak boleh. Kau seorang-seorang. Dia kalau nak keluar mesti berpasang-pasangan. Tak boleh keluar. Yang ini ingat tadi. Kalau yang ini kita keluarkan apa? Yang kecil. Kita keluarkan saja yang kecil. Yang kecil kita keluarkan iaitu 2X
tambah 7 kuasa 5. Yang ni yang best. Apa yang tinggal? Okey. Apa yang tinggal? Okey, 12. Apa yang tinggal kat 12 ni? Yang tinggal adalah 3. 3, betul. Yang ni dia tak keluar kan? Dia masih lagi. Tekan kan, cikgu? Jangan usik dia. Jangan usik dia, biar itu. Jangan usik dia. Yang kurungan ni siapa? Yang kecil mati terus. Yang besar hilang kuasa. Nampak? 4 ni ada lagi ke 4? 4 ni dah KO juga, betul tak? Dia dah keluar. Jadi apa yang tinggal kat atas? Yang tinggal adalah 3 kurungan 4x tolak 3. Yang ni habis. Campur ni 2x tambah 7. Nampak? Apa kerja kamu yang terakhir? Simplify benda ni je. Itu last kerja kamu. Simplify. Bila kita simplify, kita akan dapat apa ni? 4 2x tambah 7 kuasa 5. Yang ini 12. 12 campur 2. 12 campur 2 apa? 14. 14x. Yang ini negatif 9. Campur 7. Tinggal negatif 2. Okey? Siapa yang terkeluar? Bagi dia keluar. 14x ni 3 kali 4 12. 12 campur 2 14. Okey. Boleh Mak Rajin? Dah siap ke belum ni kakak? Cuba tengok. Dah cikgu, baru faham tu. Dah siap ke belum? Ni Ha. Yang 4 tu boleh darab dengan 14x tolak 2 cikgu. Okey, kalau nak darab pun boleh. Kembang kan? Kalau nak darab pun boleh, nak patuh pun boleh. Terima kasih. Nak darab senang, betul tak? Nak darab pun boleh, nak patuh pun boleh. Kalau kau bilang dalam jawapan buku teks, saya rasa dia darab. Dia darab ni, kalau boleh darab, dia darab masuk. Dia akan darab jadi 14 darab 4 apa? Ya, tengok 40, 16, 56. 56. 14 darab 4, 56. 56x tolak dengan 8. Letak kurungan balik. Okey. 2x tambah 7 kuasa 5. Cuba kamu tengok jawapan belakang. Ada buku teks? Siapa ada buku teks? Ni dia darab ke dia patuh? 2.5. Kita buat sampai mana? E. Ada buku teks? Siapa ada buku teks? Rajin, ada buku teks? Ada tengok. Cuba tengok jawapan belakang. Jawapan belakang. 2.5. Latihan kendiri 2.5 E. Cikgu. Soalan nombor E cikgu. 2.5 E. Latih formati apa cikgu? 2.5 E. Bukan. Latihan kendiri. Latihan kendiri apa cikgu? 2.5. 2.5. Nombor apa cikgu? E. Nombor 1 E lah cikgu. Nombor 1 E. 8 darab 7x tolak 1 darab 2x tambah 7 kuasa 5. 8? Jadi dia patuh. Dia bukan expand. Dia patuh. Tak apa lah. Jawapan sama ya. Cuba kita tengok jawapan belakang ni. Kau bilang, salah ke? Tak salah. Dia patuh. Dia patuh maksudnya 14 dengan 2 ni boleh patuh lagi, nampak? 14 dengan 2 ni bagi 2 kan? Boleh patuh. Kita boleh patuh lagi 2. Lepas tu kita jadi 8 kat depan. 8 ini tengok buku teks buat dah kan. Yang tinggal 7x tolak 1 2x tambah 7
kuasa 5. Kamu boleh expand boleh, faktor boleh. Sebab jawapan yang kamu dapat ni. Sebab, tapi biasanya jawapan sebenarnya dalam exam, dia akan bagi jawapan yang inilah, yang dia faktor habis. Tapi saya bagi awal-awal tadi, selagi boleh expand, boleh expand. Selagi boleh expand. Selagi mampu expand, expand lah. Tak ada masalah. Nampak? Okay? Saya lagi suka macam ni daripada macam ni. Dia sama lebih kurang. Cikgu, tapi kalau tak expand boleh ke? Kalau Yang tak last expand, tu. kalau tinggal banyak ni, yang empat ni. Yang ni pun dah siap dah. Kita dah faktor, cuma kita tak faktor habis. Faktor tapi tak faktor habis. Sebab 14 dengan 2 ni boleh keluar lagi. CP2. Nampak? Tapi maksudnya kamu daripada yang asal ganti formula, kamu dah buat perfaktoran. Cuma kamu tak faktor, tak nampak faktor habis. Maksudnya benda tu kamu dah buat. Kalau markah 4 saya kata, sampai takat ni 4 markah dah dapat dah. Kan? Sebab kamu bukan masuk formula saja, dah factorize tapi tak perasan. Tinggal je tak apa, tak masalah. Itu benda kita panggil dia benda yang tak perasan. Nama tak perasan, dah buat, bukan tak buat. Yang buat takat ni saja baru dapat tolak tu. Dia masuk takat ni je, masuk formula je, betul dia tak buat apa dah. Itu dia tolak. Tapi kalau dah buat, ni jawapan betul, ni tiga-tiga ni betul jawapan. Lepas tu tengoklah buku teks ada setengah buku teks bagi yang ni. Nampak? Ada setengah dia bagi yang ni, itu lagi boleh expand. Dia terpulang. Ikut budi bicara pemeriksa. Tapi jangan risau, kamu jangan risau. Dalam SPM sebenarnya, pemeriksa tu bergaduh sebab kamu. Contoh ada pelajar bagi jawapan macam ni, jawapan skema macam ni. Pemeriksa akan sarankan kat ketua pemeriksa, ada pelajar jawab macam ni, macam mana nak terima tak? Jadi dia orang berbincang. Bincang biasanya selalunya pemeriksa akan cakap, okey kita terima sebab jawapan sama, nilai dia sama, tak berubah pun. Tidak ada sebarang perubahan berlaku. Okey? Sekarang kamu cuba buat F. F saya biar kamu cuba buat sendiri tengok. Cuba F. F tu nampak aja macam plate-plate nombor dia tu, tapi dia senang je. Cuba. Ni dah ke? E. Boleh? Saya padam ni, boleh ke? Boleh, cikgu boleh. Boleh? Azarina ada ke? Azarina senang ni. Kan? Ada cikgu, ada. Ingat sambil tadarus, sambil buka handphone, tengok pakai earphone. Dahsyat. Jangan buat benda tu. Harus. Itulah tengah puasa, kan? Mana sekolah? Kau sekolah mana? Melati. Ingat sekolah Sungai Merak juga. Okey. Cuba buat F. F Y sama dengan X tambah 5 kuasa 3 X tolak 4 kuasa 4. Nampak? Saya bagi tahu dia senang kenapa? Sebab dalam ni X saja, tak ada orang. X saja, itu jadi senang. Walaupun dia kuasa dia besar. Terus buat. Pecah jadi UV, terus buat di UDX. Jadi berapa? Kalau ada kurungan apa step pertama? Salin kurungan. Salin kurungan. Darab depan. Bawa. Tolak satu. Okey, kemudian beza dalam. Okey. Bila kita beza dalam ada tak? Apa jadi bila kita beza X? So X jadi kosong lah cikgu. Bukan kosong, satu. Jadi satu kan X? Jadi satu. Satu. Satu perlu tak tulis? Perlu tak tulis darab satu? Perlu. Tak payah. Sebenarnya tak payah. Darab satu lah. Darab satu tak payah, tak ada efek pun. Tapi sekarang ni kita sedang belajar, kita tulis. Letak kurungan satu kat belakang. Masa kita sedang belajar, kita tulis lah. Tapi dalam exam tak payah lah. Kan? Jadi kamu buat situ, U sama dengan X tambah 5 kuasa 3. Jadi DU DX. Kamu tulis 3 X tambah 5 kuasa 2. Sepatutnya satu. Masa kita tengah belajar ni kita tulis lah. Sebab apa kita tulis? Sebab kita tengah belajar, kita nak faham. Maksudnya perbezaan dia berapa? Satu.
Dalam exam perlu tulis kan? Tak payah. 3 kali 1 tak tulis apa? Terus buat. Sebab habis. Try. Buat V pula. Cuba V. Lepas tu saya kata, orang kata kan, ada orang kata silibus Malaysia ni lekeh kan. Silibus Malaysia. Ada orang kata lah. Ramai kan orang kata, apa lah silibus Malaysia. Kan? Dah ketinggalan zaman. Saya mengajar AdMed SPM. Saya juga mengajar AdMed IGCSE. Nampak? Yang dibangga-banggakan Cambridge, London kan. Sikit lagi nak kena form. Tak apa. Okey? Nampak? Kamu tahu tak? Dalam Cambridge IGCSE, jawapan untuk jenis formula, kamu hanya perlu masuk formula je. Tak payah faktor. Best kan? Best lah. Masuk formula je. Cikgu. Dia ganti je. Maksudnya cikgu. Dia ganti je tadi. Kan dia ganti tadi. Perlu tak faktor bawah tu? Tak payah. Dia ganti. Contoh macam ni lah. Ni, kita pun buat V. Ni semua dia kena buat lah. Sama. Still benda yang sama. X tolak 4, kuasa 4. Masih benda yang sama. dV dx. Dia pun sama. Kita buat. Ini akan jadi 4. X tolak 4, kuasa 3. 1 saja letak. Kemudian dy dx. Masuk formula. Apa formula kita? U dv. Betul tak? U dv apa kita buat? 4 dulu. Kemudian siapa? Ni kan? Okay. X tambah 5 kuasa 3. X tolak 4 kuasa 3. Campur. Ni dengan ni pula. Okay. Ni dengan ni jadi apa? 3. X tambah 5 kuasa 2. X tolak 4 kuasa 4. Untuk IGCSE, sini dah cukup. Dah settle. Dah full mark. Wah. Senang. Itulah. Cikgu. Ingat lekeh ke? Ingat lekeh ke SPM? Main. Cikgu. Ya. 3 tambah 5 kuasa 3 kan? X tu dia kuasa 1 kan cikgu? X kuasa 1 So 1 kat kuasa tu darab X. Lepas tu 1 kat atas kuasa tu tolak 1 kan? Mana? So kan jadi X. Yang belakang ni. Total 1 tolak 1. Bukan X dia sepatutnya hilang lah cikgu? X hilang lah tu. Memang hilang pun X. Ni Mana ada X tambah 5 kuasa 2 tu. yang ini sebab yang ini kuasa kurungan punya. Jangan usik lah. Hampir kacau je. Kacau kurungan punya. Ini perbezaan dalam je bawa ke depan. Bawa ke belakang. Kalau kita buat macam ni. Contoh Kalau 2X tambah 5 kuasa 3. Dy dx dia jadi apa? Kalau macam ni dia akan jadi 2X tambah 5 kuasa 3. Yang ni kuasa Jadi 2 kan cikgu? Jadi 2. Macam tu. Okey. Dapat. Sebab X dia ada 2 kat depan. Yang ni X dia ada 1. 1 lah. Okey. Nampak tak Arisa? Nanti kamu lambat lagi nak belajar ni. Bulan 7 pula. Kan? Tapi itulah tak sempat tau sebenarnya. Kalau kira-kira tu kalau tak masuk lagi form 5. Wah. Boleh kot. Lepas ni tengok cikgu kau pecut. Sekarang dia tengah masuk gear 1 tau. Baru masuk sekolah. Kan? Bulan puasa pula tu. Relax. Nanti dia masuk gear 5 siap. Sekali dia bagi homework berderet. Pam, kau hantar je kertas ni. Okey? Sekarang ni, boleh tak kau buat tu? Macam tak boleh cikgu depan tu. Kalau tak boleh apa buat? Biar macam tu je cikgu. Biar tak payah lah. Kan? Itu jawapan dia ke? Belum, sabar. Konok pula ni jawapan. Ni IGCSE je jawapan ni. Kita kena bantu. Yang ini dengan ini siapa yang keluar? X tambah 5 square. Yes, X tambah 5 square. Jadi yang kecil mampus, yang besar hilang kuasa. Nampak? Okey, 2 ekor ni siapa keluar? X tolak 4. Yes, X tolak 4 kuasa 3. Kemudian yang kecil mampus, yang besar hilang kuasa. Formula dia tu je. Dia ulang je. Apa yang tinggal? Ni? Dengan ni, betul tak?
Kan? Boleh congak tak? Boleh congak tak? Boleh expand tak? Boleh kan? Boleh. Congak je. Dapat apa? 4x tambah 20. 4x tambah 20 campur. Ni pula. 3x tolak 12. Gitu. Kemudian simplify. X tambah 5 kuasa 2. X tolak 4 kuasa 3. Yang ini 7x. 7x campur dengan berapa ni? 8. Siap. Mak Raji, cek jawapan. Dia punya susunan tak kisah Mak Raji. Siapa duduk depan, siapa kemudian. Dia tak kisah. Ni nombor F kan cikgu? F. Nombor 1 kan cikgu? Nombor 1 F. Dia tulis negatif 3. Salah. Negatif 12 darab 5 tolak 2x kuasa 8. Baik. 1F. Ke buku teks salah jawapan? Pelik sangat jawapan dia. Saya 7x tambah 8 kurungan 7x tambah 8 darab x tambah 5 kuasa 2 darab x tolak 4 kuasa 3. Betul lah. Jangan main-main. Benar. Itu kalau pemeriksa dia cek kamu, dia salah tengok jawapan, dia pangkah. Panas kamu. Sebab tak tahu. Kan? Okey. Boleh faham ni? Idea dia. Nak tengok Ustaz? Tengok. Baru nombor 1. Kan? Baru nombor 1. Dah sejam tau. Baru nombor 1. Dah sejam. Sumpah pun tak sedap, betul tak? Okey. Boleh? Cikgu sikit je cikgu. Nak habis dah, nak salin. Oh, salin. Okey. Cikgu? Ya. Dah cikgu. Dah, okey. Kita masuk nombor 2. Sejam pun nombor 1. Jangan main. Jadi saya harap kamu boleh faham. Sebab nombor 1 ni penting idea dia. Kalau tidak, bila nombor 1 ni sangkut, dia sangkut banyak. Dia berjangkit. Okey, belaan kita tengok nombor 2. Nombor 2A. Yang ni kamu tengok ayat dia kata apa? Bezakan setiap yang berikut terhadap X dengan menggunakan petua hasil darab. Okey. Kalau soalan tu tak bagi tahu petua dengan menggunakan petua hasil darab, kamu digalakkan menggunakan juga. Contoh kenapa? Kenapa dia macam tu? Dia 1 tolak X kuasa 2, 6X tambah 1. Okey. Nampak? Benda ni tak ada kuasa. Betul tak? Saya bagi tahu kamu, kalau kamu mampu expand. Tapi bila yang ini kuasanya berlainan, kita khawatirkan pelajar salah kembang. Kan? Bila salah kembang, dia kacau. Okay? Tapi saya akan bagi 2 jawapan, 2 cara. 1, kita pakai petua hasil darab. Petua hasil darab maksudnya kita jadikan dia Y kejap. Y, jadi yang ini akan jadi U sama dengan 1 tolak X kuasa 2. B sama dengan 6X tambah 1. Jadi kat sini DU DX. Akan jadi apa ni? Negatif 2X. Yang ini kena cekap. Kena laju. Kena tangkap. Kan? Okay. Yang ini DV DX. Akan jadi apa? 6 saja. Boleh faham? Boleh ingat? Beza-beza ni dah boleh tangkap lah. Okay. Apa formula kita? Dy dx sama dengan U dv dx. Jadi kita tulis apa dulu? Kita tulis 6 dulu. 6. 1 tolak X kuasa 2. Macam tu. Kemudian campur dengan ni. Negatif 2. Campur dengan negatif 2. Saya letak tolak lah. 2X.
6X tambah 1. Okey. Yang ini jangan kamu pergi faktor pula. Takkan kamu pergi faktor pula. Yang ini jangan faktor, dia tak ada kuasa. Kita kembang je semua. Dia akan jadi apa? 6 tolak 6X kuasa 2. Tolak dengan 12X kuasa 2. Tolak 2X. Jangan pergi faktor pula. Sudah ni guna formula hasil darab mesti faktor tak? Tengok keadaannya. Ni selesaikan je lah apa ni. Yang ni positif dia seorang je. Saya letak dia seorang dulu. Nah, ambil kau. 6 tolak 2X tolak 18X kuasa 2. Okey? Boleh faham ke? Ni senang kan? Nombor 1. A. Bukan nombor 1. 2. A senang lah. A. A senang. Okey? Cuba kita tengok apa jadi kalau kita kembangkan dulu. Kalau kita buat Y, dia sama juga. Jawapannya dia tak lari. Jawapan dia tetap jawapan dia sama. Cuma kalau kamu cakap kembang, elok kamu kembang. Betul tak? Saya kata kalau mampu kembang, kembang. Okey? Contoh macam ni, kamu expand. Bila expand ni jadi apa? 6X. Sini jadi sini. Tambah 1. Ni pergi sini. Tolak 6X kuasa 3. Ni pergi sini. Tolak X kuasa 2. Jadi kita jadi negatif 6X kuasa 3. Tolak X kuasa 2. Campur 6X. Campur 1. Jadi kalau kita buat dy dx. Kita akan dapat negatif 18X kuasa 2. Tolak dengan 2X campur 6. Dia dapat jawapan yang sama. Lebih mudah kalau boleh kembang sebenarnya. Tapi soalan ni kamu tak boleh buat lah. Sebab apa? Dalam soalan ni dia kata mesti dengan menggunakan petua hasil darab. Jangan buat macam ni. Dalam exam boleh buat macam ni tak? Boleh. Kalau soalan tu tak bagi tahu dengan menggunakan petua hasil darab. Tapi kalau dia kata dengan menggunakan, kena pakai macam ni juga. Wajib dalam kerja dia kena macam ni. Sebab apa? Dia suruh guna petua hasil darab. Boleh kan? Macam mana? Okey. Cikgu nak tengok saja, cikgu nak salin siap weh. Saya. Sat. Beza Yang ni kalau dalam exam buat macam ni. Kalau dia tak sebut, bukan dalam exam. Kalau tak kisahlah soalan mana pun kau tengok, dia tak sebut menggunakan petua hasil darab, expand. Lagi senang. Cikgu siap. Siap. Okey. Kita tengok B. Padang Okey, tengok soalan B. Kau jumpa dalam exam ni boleh skip ni. Boleh skip. Kenapa? Dia ada pecahan pula tu. Dia bagi apa? Bezakan X tambah 2 per X. X kuasa 2 tolak 1 per X. Saya kalau soalan macam ni, biasanya saya expand. Tapi sebab soalan ni, dia tak boleh expand. Sebab dia suruh guna petua hasil darab. Terpaksalah kita guna petua hasil darab Y kejap. Jadi U X tambah. Yang ini terus tukar. Ni terus tukar jadi 2 kuasa X negatif 1. Terus tukar. Sebab kita nak buat perbezaan, kita kena tukarkan pecahan ni kepada bentuk indeks. Okey. Kemudian V sama dengan X kuasa 2 tolak X kuasa negatif 1. Kalau kamu tak tukar bentuk indeks, susah nak buat perbezaan. Jadi du dx, dia akan jadi ni. Ingat tadi, kalau X saja, maksudnya tinggal 1. Berapa perkali dia kat depan? Yang ini, tolak 2 X kuasa negatif 2. Okey. dv dx. Yang ini 2x. 2x. Negatif pergi depan. Positif. 1 tak payah tulis. X tolak 2.
Nampak Arisa? Dapat idea kan? Boleh? Masuk dalam formula. Apa formula kita? dy dx sama dengan u dv dx ni. Nampak? Ni dengan ni. Okey. X campur 2x negatif 1 dengan 2x campur x kuasa negatif 2. Kemudian campur dengan sampai kat sini nanti d du dx. Okay? X kuasa 2 tolak x negatif 1 dengan 1 tolak 2x negatif 2. Sampai sini ke bawah. Biasanya pelajar ketinggal. Banyak kuasa negatif. Boleh Rajin? Tekan ni boleh? Boleh. Nak teruskan ni, expand ni. Ni expand, kita expand. Expand kita dapat apa? Ni dengan ni akan dapat 2x kuasa 2. Settle. Ni dengan ni. X darab dengan x negatif 2 akan jadi apa? X kuasa negatif 1. Okey. Ni dengan ni. Ini jadi apa? Tinggal 4. Negatif 1 campur 1 habis. 2 kali 2, 4. Ni dengan ni. Dia jadi apa? 2x kuasa negatif 3. Perhatikan kamu nak tak faham kamu cakap. Okey, ni jarang jumpa ni. Ni kemahiran algebra. Kenapa 4? Mana 4 ni? Ni. Yang ni kan? 2 kali 2? 4. X kuasa negatif 1. Bukan 4x. Dia dah mati. X mati. Negatif 1 campur 1. Negatif 1 campur 1, kosong. Kalau kita susun macam ni, kita susun jadi 2 per X darab dengan apa? 2X. Ni macam tu. Cervical ke siapa tu? Boleh? Okay, tak habis lagi, sebelah lagi. Campur. X kuasa 2, 1. X kuasa 2. X kuasa 2, ni nampak. X kuasa 2 dengan negatif X kuasa 2. X kuasa negatif 2. Mati, yang tinggal apa? Negatif 2. Jangan mati semua. Yang ni, sini pula. Dia akan jadi apa? Negatif X kuasa negatif 1. Sini dengan belakang. Dia akan jadi apa? Negatif, positif. 1 kali 2, 2. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Boleh hari susah? Pernah jumpa macam ni algebra? Form 3. Lupa dah. Sebenarnya topik Form 3, saya tengok syllabus kamu Form 3 memang gila. Susah Gempak dia. Form 3 punya topik. Kamu ada SMPT 3 tak ada? Tak ada kan? Form 3 kamu memang dahsyat. Allah kena duduk sama. Okay, sekarang kita simplify. Sudah. Kuasa paling besar? Kuasa 2. 2x kuasa 2. X kuasa 2 jadi 3x kuasa 2. Lepas tu kuasa seterusnya. Tak ada x. Jadi maksudnya nombor. Nombor 4 tolak 2. 4 tolak 2 jadi 2. Lepas tu kuasa negatif 1. X kuasa negatif 1 tolak X kuasa negatif 1. Mampus. 2 negatif 3 campur 2 campur 2. Dia akan jadi apa? 4 X kuasa negatif 3 per X kuasa 3. Siap. Boleh? Jangan nangis.
Mak Rajin, okey lagi? Dah pening belum? Ya, cikgu. Ya, ya. Dia tengah naik gila Ustaz tu. Cikgu. Ya, Yang Zainal. X kan negatif 3 tolak dengan 3 bukan jadi negatif 6 kan? Mana? Yang kuasa negatif 3 tu. Negatif 3. Kuasa negatif 3 ni. Ni dengan ni. Ha. Ni campur. Negatif 3. Dia tak, dia macam ni. Kita baca macam ni. 2 ekor lembu campur 2 ekor lembu. Berapa lembu semua? 4 lembu. Kan? Lembu pula, lembu negatif. Campak ke bawah. Boleh Zainal? Dia campur tolak, dia tak efek kuasa. Oh, tak efek kuasa. Maksudnya kuasa yang sama je boleh campur. Kalau kuasa tak sama tak boleh. 3x kuasa negatif 2 campur dengan 3x kuasa negatif 1. Tak boleh campur. Kalau tak boleh campur, tak sama. Kalau dia dah sama kuasa dia, baru kita boleh campur. Jadi apa? 6x kuasa negatif 2. Lembu negatif. Nah, campak ke bawah. Lembu negatif. Lembu negatif. Kita nak korban ni kan. Kita lambat lagi korban. Dan korbankan benda yang elok. Kalau benda tak elok, kita campak ke bawah. Okay. Rugi kalau kita korbankan benda yang tak elok. Jadi seelok-eloknya untuk korban. Kalau zaman dulu, orang masa bulan puasa ni, kita dah, sebelum bulan puasa lagi. Bulan, saya ingat bulan apa? Bulan Rejab kot, dah beli. Bulan Muharram pun dah beli siap dah. Beli anak lembu. Bela sampai cukup umur. Sampai dia cukup umur, kita korbankan dia. Bagi makan cukup-cukup, semua cukup tu tak? Zaman sekarang tak jadi. Kau dapat anak lembu kurus, kau bagi makan hari-hari. Elok nak korban, kau tengok dia gemuk. Kan? Kau nampak duit je kan kat badan lembu tu. Kan? Itu beza. Okey. Boleh faham ni? Okey. Balkis. Mana Balkis? Tak ada lain. Hujan lebat lah Balkis. Tak apa. Nanti boleh tengok rakaman. Okey. Kelas kita ni rekod tau. Jadi kamu boleh tengok rakaman. Okey. Yang soalan seterusnya saya nak kamu buat. Sebab E tu mudah sikit. Try. Cuba dulu Tapi macam itulah saya. Daripada dulu saya mengajar. Okey. Buat dulu sampai kamu tak sempat tanya soalan saya dah jawab. Kan? Ya je. Jawab dulu. Itulah saya baru nak buat. Tiba-tiba cikgu dah beri jawapan. Saya Betul tak? Sebab saya punya konsep senang je. Saya time belajar kita bincang sama-sama. Kita buat sama-sama kalau boleh. Kan? Time exam kamu buat seorang-seorang. Itu. Tak apa. Bagi can. C. Senang lah C ni. Y tak ada, saya tak Y kejap. Okay. X kuasa 3 tolak 5. X kuasa 2 tolak 2X campur 8. Okey, try. Bulan puasa kalau mengajar. Ini nasib baik kelas 1,5 jam. Kalau kelas 3 jam ni, nampak pecah air tu. you. Bukan pecah kepala. Air kosong tu nampak macam air tebu tau. Jangan main. Nak puasa ni. Dia jadi lain macam tau. Kepala pusing. Lepas tu bulan puasa kalau kat sekolah tu kamu, saya minta jasa baik kamu semua. Janganlah bagi cikgu kamu marah. Kan? Kesian kat dia. Sebab kalau dia bebel lama-lama cakap, cikgu. Puasa. Kan? Air tak boleh minum. Lagi banyak keluar suara, lagi dahaga. Darab depan tolak 1. Darab depan. Kuasa tu darab depan. Ni yang kamu nak buat ni. Pergi sini. Terus.
X. X tinggal berapa? Tinggal berapa X? Dah. Dia pun tak payah. Tak ada X, tak payah. Tak ada X, tak payah. Faham? Benda yang ada X je kita buat. Buat dv dx buat. Okay, buat benda sama. Darab depan. Tolak satu. Okey. Kan? Tolak. Habis. X habis. X ada satu je, betul tak? X ada satu. Kita tolak satu. Apa yang tinggal? Habis. X ni habis. Jadi kamu ingat senang ya. Kalau dia X jadi 1. 2X jadi 2. 3X jadi 3. 4X jadi 4 macam tu. Sebab tapi kalau ada kuasa, baru kita bawa kuasa ke depan, darab depan dulu, tolak. Kalau tak ada X, tak payah langsung. Letak dalam formula. Masukkan dalam formula. Mana formula dia? Masuk formula. Salin semua. Tuh. Yang ni. Jangan di sini. Silang. Ni dengan ni. Ni tu. Padam. Ni dengan ni. Ni padam. Semua salah. Ini betul. Kurungan pertama betul. Ini. Untuk campur. Dia campur. Ni dengan ni. Apa dulu? Ni dengan ni siapa dulu? Yang kita tulis siapa dulu? Boleh. Yang sikit dulu boleh. Kurungan. Orang ramai-ramai. Okey, sampai kat sini faktor. Dia tak ada faktor. Sorry. Expand. Dia tak ada faktor sebab dia tak ada kuasa. Kamu jangan faktor dia tak ada kuasa sini. Dia expand. Okey, dapat U X kuasa 3 tolak 5. Du dx 3x kuasa 2. Okey, V X kuasa 2 tolak 2x campur 8. dV dx jadi apa ni? 2x tolak 2. Okey. Kita masuk dalam formula. Jadi dy dx sama dengan u dv dx. V du dx. Ni dua-dua ramai kena letak dalam kurungan. Campur. Ni ramai, ni seorang. Yang seorang dulu. Baru yang ramai. Dia kena ingat susunan dia. Baru senang nak expand. Kena expand ni. Kalau tak ikut susunan akan mempengaruhi jawapan. Kalau dua orang ni tak ada masalah. Bukan mempengaruhi jawapan, menyusahkan expand. Dua-dua ni kita tukar belakang pening expand ke belakang. Kita akan takut kita careless. Lepas tu kita susun. Yang ini tak ada masalah. Sebab dia dua orang dengan dua orang kan. Siapa dulu pun tak apa. Expand je. Ni susunan ni tak kisah. Tapi untuk memudahkan kita expand. So tak salah.
Ni dengan ni. Dia akan jadi 2x kuasa 4. Ni dengan ni. Tolak 2x kuasa 3. Ni dengan ni. Tolak 10x. Ni dengan ni. Campur 10. Betul, Risa? Okey. Ini senang. Yang ini yang confuse kadang-kadang. Ini senang. Ini campur 3x kuasa 4. Tolak 6x kuasa 3. Campur 24x kuasa 2. Okey, jom kita selesaikan dia. Cari kan ni. Kuasa terbesar. Wow. 4. Betul? 4 jadi 5x kuasa 4. Lepas tu kuasa 3 tolak 2 tolak 6 tolak 8x kuasa 3. X kuasa 2 ada seorang. 24x kuasa 2. X ni semua ada. Tolak 10x campur 10. Ha. Jawapan dia pun terbaik kan. Panjang betul jawapannya. Panjang. Tapi tak susah macam tadi. Tadi sebab ada kuasa pelik-pelik. Kan negatif lagi. Yang ini dia straight je. Lalu panjang. 5, 8, 24. Nasib baik suruh faktor tadi. Mampu faktor tadi. Kan? Okey. Boleh? Sampai C. Okey. Hari ni sampai sini dulu. Nampak? 1,5 jam. 2 je soalan. Kan? Minggu depan kita akan sambung nota yang sama. Tapi kalau kamu yang ada belajar kat sekolah, tiba-tiba dah masuk topik ni, nak tanya WhatsApp saya saja. Biasa. Boleh? Okey? Kalau nak try buat tak ada masalah. Jawapan belakang ada. Cuma latihan yang seterusnya. Nombor 3 tu senang sikit. Nombor 4 senang sikit. Dia dah senang sikit. Nombor 6 dia agak mengelirukan sikit. Okey? Dia masuk formatif, dia ulang balik kebanyakannya. Dan minggu depan insya-Allah kita akan masuk terus formula bahagi pula. Okey? Insya-Allah. Kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Okey, untuk hari ini wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa dan selamat berbuka kepada semua. Okey, kita jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Ada yang nak ambil kelas form 4 ke? Ada nak ambil kelas form 4? Tak ada? Tak kot cikgu. Tak cikgu. Okey. Kalau nak bagi tahu Cikgu. Ya. Adik saya Sabtu ni boleh masuk kan cikgu kelas? Satu. Sabtu pagi kan cikgu? Satu pagi Okey, masuk. Okey.